wabarakatuh. Sound check, suara saya okey ke tak okey? Sebelum kita nak teruskan agenda webinar emas kita pada malam ini. Sound check, 1, 2, 3. Okey, terima kasih Tuan Rahim B atas respon yang diberikan. Tuan Zaid, Rushdan Saha, jelas. Terima kasih Tuan Rushdan. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat bersua muka dalam webinar peluang mengenali potensi quantum metal, sebuah syarikat dagangan emas yang saya rasa satu platform, satu ruang, satu syarikat yang perlu kita telusuri bersama insya-Allah pada malam ini, yang akan kita bawa khas kepada anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang akan dibentangkan oleh Yang Bahagia Datuk Faizal bin Abu Bakar kita. Apa-apa pun sebelum kita nak pergi ke agenda pembentangan tentang produk serta syarikat quantum metal kita ini, mulailah kita mulakan dulu dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan surah Al-Fatihah itu menjadikan kita lebih faham asbabnya untuk kita mengenali ilmu-ilmu berkaitan tentang webinar kita pada malam ini. Apapun, terima kasih kepada semua tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk yang sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih atas komitmen masa yang telah diberikan dan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam webinar kita pada malam ini. Jam saya menunjukkan 9:18 malam. Saya tak nak lengahkan masa. Saya baca dulu syarat-syarat webinar kita pada malam ini. Yang pertamanya, sesi Q&A kita akan letak di bahagian akhir sekali nanti. Supaya kita dapat fokus terhadap apa yang ingin disampaikan oleh speaker kita, speaker yang hebat pada malam ini. Dan kalau ada Q&A yang nak ditanyakan sepanjang sesi itu, boleh sahaja tuliskan di ruangan komen dan insya-Allah saya akan raikan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan di akhir sesi nanti. Tanpa lengahkan masa, saya rasa Yang Bahagia Datuk Faizal kita sudah pun ready dengan skrin yang telah dikongsikan. Falyatafaddal mashkura Yang Bahagia Datuk. Terima kasih kepada tuan speaker yang hebat ni. Saya suka ni tuan speaker kita Nizat ni. Kalau mana saya kat rumah ni punya. Minta mute-kan yang mana yang submitkan lagi tu. So pada malam ni kita nak kongsikan peluang macam mana kita nak buat profit melalui kenaikan harga emas masa. Okay. Dah lama dah sebenarnya saya tak masuk Zoom ni sebab sibuk duk jalan event offline sekarang ni. So sebab apa kita dah start event, kita dah boleh buat event. So kita dah start buat road tour lah. Small event gathering kita dah start road tour. Kita dah start dah 1 seminggu boleh kata lah. Okay. So pada malam ni kita nak kongsikan macam mana, sebab ramai yang tahu emas ni boleh buat profit, tetapi bagaimana cara kita nak buat profit dengan kadar yang pantas, kadar yang pantas dan berganda-ganda. So pada malam ini saya nak memperkongsikan satu peluang di mana satu platform ni menyediakan tempat macam mana kita nak buat profit melalui kenaikan emas ni. Okey. Pencelah sikit Datuk. Company yang saya Datuk boleh dekatkan mic sikit Datuk. Kita ada dengar sekarang. Dia agak jauh mic tu Datuk. Agak jauh Dia kena set up sebab lama tak masuk Zoom tu. Dia nak kena cari setting balik tu. Tadi dah testing dengan Rosdan, dia kata okey. Ya. Okey, dengar tak sekarang? Ke masih sama lagi? Dia masih sama lagi tapi jelas-jelas suara tu. Oh, tapi jauh dia macam jauh sikit Ya, betul. Okey, kita tak apa tunggu taruh sikit. Kita ni dekat sikit. Okey, mungkin okey sikit kot. Okay. So pada malam ni kita nak kongsikan satu syarikat yang bernama Quantum Metals Sdn Bhd.
So actually Quantum Metals Sdn Bhd ni merupakan satu syarikat gold trading company di Malaysia ya. Okey. Yang dah beroperasi sejak 2012 lagi dengan perak kapital sebanyak 10 juta ringgit. Dan hari ini company Quantum Metals Sdn Bhd ni dia merupakan trading participant dekat Bursa Malaysia Islamik. Dan hari ini dia juga merupakan gold trading system provider untuk beberapa bank. Dan hari ini dia juga supplier gold bar untuk beberapa bank. Dan dia ada syariah compliance. So saya akan explain satu persatu sekarang. So HQ dia terletak dekat Pening, dekat Igit ni. Biasanya orang Pening akan perasan bangunan ni dekat tepi jalan je apabila turun jabatan Pulau Pinang. Okey. So inilah ni company registration seperti yang kita dapat lihat dekat sini. Quantum Metals Sdn Bhd ni dah didaftarkan sejak 30 Julai 2012 lagi. Bermaksud dah 9 tahun dah company Quantum Metals Sdn Bhd ni bukanlah satu syarikat yang baru ditubuhkan. Cuma kenapa kita baru dengar ni nanti saya explain kenapa kita baru dengar. Okey. So ini founder dia Dato' Lim Kosun. Okey, siapakah beliau Dato' Lim Kosun ni? Biasanya sesiapa yang dalam bidang gold trading akan kenal beliau seperti owner Popcom, Tommy semua akan kenal beliau ni sebab beliau ni boleh katakan orang lama dalam bidang gold trading dan ini pula chairman Haji Kamari. Biasanya banker akan kenal Haji Kamari ni pula. Sebab apa? Last position dia merupakan Director of Development and Financial Enterprise Department dekat Bank Negara Malaysia. Sekarang beliau merupakan chairman kepada company kita dan position beliau juga merupakan chairman kepada Bank Persatuan sekarang dan juga merupakan Independent and Non-Executive Director untuk permodalan BSN. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, company Quantum Metals ni dah 9 tahun dah. Kenapa kita baru dengar? Sebab 7 tahun syarikat ni menjalankan corporate trading. Dia tak open kepada public. Maksudnya apa? Corporate trading ni bermaksud dia supply company to company sahaja. Dia supply untuk beberapa bank, beberapa government institute dan juga koperasi lah. Saya akan senaraikan sekejap lagi. Tetapi selepas dia berdaftar sebagai reporting institution dengan Bank Negara Malaysia, pada 17 Disember 2019, Bank Negara keluarkan surat pada Dato' Lim atas nama company Quantum Metals Sdn Bhd. Barulah secara officialnya Januari 2020, tahun lalu dia buat sistem agent secara official untuk promote kepada orang awam ni. Okey, apakah maksudnya surat dekat sini? Surat sini mengatakan segala aktiviti Quantum Metals Sdn Bhd dipantau 100% oleh Bank Negara Malaysia. So maksudnya hari ini aktiviti kita ni legal di sisi Bank Negara, itu perkara yang mustahak. Okey. Dan hari ini kita pun dah berdaftar sebagai trading participant dekat Bursa Malaysia Islamik. Dia bukan listed, dia berdaftar sebagai trading participant sahaja sebab tu dia memakai Bursa Swaksila sebagai trading platform dia. Sebab tu bila kita beli emas saja dekat Quantum Metals Sdn Bhd ni, nama kita ni akan melalui Bursa Swaksila. Dekat Bursa Swaksila ni kita boleh cek, memang ada nama kita membuat pembelian emas ni. Okay. Dan hari ni kita pun ada syariah compliance under ISROC Consulting. Okey, ISROC ni siapa? Dia ditubuh 2008 dulu. ISROC ni dia ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri. Dia merupakan anak syarikat Bank Negara untuk kawal sini tentang Islamic Finance dan Syariah Related Institution. Kalau kita tengok balik sejarah ISROC, estimate 6.2% of global Islamic Finance research will continue by ISROC. Maksudnya ISROC ni dia bukan sahaja di peringkat Malaysia, malahan dia dah sini ke peringkat international tuan-tuan dan puan. So hari ni ISROC itu sendiri telah endorse ke tiga produk kita ni berlandaskan syariah. Maksudnya apa? Okey, hari ni dua perkara yang kita titik beratkan dah terjawab. Pertama, adakah company kita legal di sisi Bank Negara? Hari ni yes. Yang kedua, sebagai market Muslim, adakah produk-produk kita ni berlandaskan syariah? Yes, hari ni ada satu badan organisasi yang memang pakar tentang Islamic Finance. Dia telah endorse ke tiga produk kita ni berlandaskan syariah. So dua sudut ni tuan-tuan dan puan tak perlu ragu-ragu lagi ya. Dan hari ni company Quantum Metals ni disupply gold untuk 4 bank, iaitu Bank Muamalat, Alliance Bank, Afin Bank dan yang terbaru adalah Araji Bank. Tuan-tuan dan puan-puan boleh call bank sendiri bertanya ataupun pergi ke bank itu sendiri bertanya, siapakah you punya gold supplier, dia akan mention nama company Quantum Metals Sdn Bhd. Okey, physical gold ataupun digital gold. Physical gold macam mana? Okey, macam ni. Ini adalah merupakan physical gold dekat bank-bank ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke bank-bank ni untuk beli physical gold, pasti akan dapat yang sama macam ni. Sebab apa? Kita yang supply ke bank ni. Quantum Metal yang akan supply ke bank, bank akan jual kepada dia punya customer.
Okey, ini physical gold. Dan hari ni kalau kita pergi ke tiga-tiga bank Raja dia tak mulakan lagi digital gold Kita kalau nak beli digital gold maksudnya apa? Dia tak dapat jongkong lah. Dia dalam angka sahaja semata-mata. Contohlah dalam yang mulakan digital gold ni adalah Maybank. Maybank tawarkan skim simpanan dalam bentuk emas. Okey, zaman dulu dia bagi buku. Tapi zaman sekarang tak bagi buku lah, bagi satu apps Okey, untuk ketiga-tiga bank ni kalau kita pergi beli dia punya digital gold, dia akan bagi kita satu apps nama dia Gold Eye. Actually Gold Eye tu milik company kita. Kita yang provide sistem ni kepada bank-bank ni. So hari ni bank pun pakai sistem kita tuan-tuan dan puan Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh check pula melalui website bank masing-masing kalau kita nak pergi check dia punya black and white kan. Okay. Tuan-tuan boleh masuk ke bank masing-masing. Contohnya kita masuk bank Muamalat ni. Kita pergi dekat term and condition apabila kita buka gold account. Scroll sampai perkataan bawah ni sampai perkataan gold supplier. Dia akan mention dekat sini tuan-tuan dan puan-puan Quantum Metals Niam Berhad. Okey. Dan hari ni kita check dekat Alliance Bank. Pun sama. Kita tengok sampai perkataan gold supplier dia akan mention Quantum Metals Niam Berhad. Begitu juga dengan Afin Bank pun sama. Kalau kita check dia ni term and condition, pergi dekat gold supplier ni dia akan mention nama company kita. Ini semua merupakan agreement bank tuan-tuan dan puan bukan agreement company kita. Maksudnya agreement bank pun dah menyatakan kita lah sebagai supplier gold kepada pihak-pihak bank ni. Okey. Dan hari ni kita pernah listing dekat World Gold Council. Okey, ni siapa pula? Ini adalah satu badan organisasi yang memantau produk-produk gold yang berlandaskan syariah yang kena melepasi standard syariah daripada IOP, daripada Bahrain. Kalau dah lepas standard syariah daripada IOP daripada Bahrain ni, barulah boleh masuk ke dalam World Gold Council. Okey, dekat sini Quantum Metal dah masuk Bermaksud di sini Quantum Metal dah melepasi standard syariah daripada IOP daripada Bahrain. Bermaksud hari ini Quantum Metals yang berhad ini dia bukan melepasi satu, tetapi produk-produk dia telah melepasi dua standard syariah daripada Isra' dan juga daripada IOP. Kedua-duanya adalah di peringkat internasional tuan-tuan dan puan. So, hari ini kita bercerita sikit tentang syariah compliance. Kenapa syariah compliance itu penting dalam pembelian emas kadang-kadang market non-muslim pun dia cari produk bila gold trading ni dia nak yang ada syariah compliance. Kenapa? Okey. Kalau hari ini saya bercerita pasal physical gold, ini adalah perkara biasa. Maksudnya hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan bayar duit ke syarikat bagi emas kat tangan, tuan-tuan dan puan-puan akan rasa selamat sebab emas kat tangan. Boleh bawa balik emas. Tetapi hari ini kalau kita bercerita pasal digital gold, ini ramai yang skeptical sikit. Sebab apa? Emas tak nampak, tak dapat pegang, tak dapat bawa balik. So bagi mereka ini angka semata-mata. Diorang kata entah emas ni wujud ke tak wujud pun kita tak tahu. Ini pemandangan skeptikal tentang digital gold. Di sini pentingnya fungsinya syariah compliance. Kenapa? Dalam nak mematuhi syariah, syarat utama yang wajib kita patuhi adalah fizikal kena wujud. Bermaksud apa? Walaupun company Quantum Metal keluarkan digital gold kepada customer-customer yang beli digital gold, mestilah wujud physical gold yang dah di backup one to one by digital gold tadi. Bermaksud hari ni kalau hari ni ada 1,000 customer yang pergi beli lah total ada 10 tan emas digital di syarikat Quantum Metal mesti kena wujud real physical 10 tan emas tu kat tangan company Quantum Metal Sdn. Kalau kurang sikit 0.001% pun dia bukan syariah compliant. Okey, ini fungsinya esoknya dia akan masuk company kita dan melakukan audit. Setiap digital gold yang kita keluarkan ini wujud tak di backup by real physical gold one to one. Jika wujud maka dia adalah syariah compliant yang pertama dia mematuhi. Yang kedua dia kena berlakunya spot trading. Apakah maksudnya spot trading ni? Apabila tuan-tuan dan puan-puan bayar saja kepada syarikat, maka dia akan lock harga waktu tu. Okey. So hari ini apabila kita telah mendapat syariat compliance bermaksud kita telah mematuhi kedua-dua syarat ini. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan tak perlu ragu-ragu dari sudut digital gold yang dikeluarkan oleh Quantum Metal Sdn sebab dia bukanlah angka semata-mata dan dia backupkan by real. So hari ini kalau wujud physical ni mana company simpan physical ni? Iaitu dia pakai syarikat BRINS. Okey, BRINS ni apa pula? Dia adalah satu syarikat simpanan dalam ramai ada 162
tahun dan hari ini dia dekat 53 negara cawangan dia. Dia dekat 100 negara customer dia. Yang terdekat dengan kita dekat Singapura. Memang Quantum Maker Senyum Berhad ni simpan segala emas fizikal kita ni dekat branch kat Singapura. Kenapa dia pilih syarikat branch ni? Sebab simpanan dalam branch ni dah diinsurancekan lagi by Lloyd London. Bermaksud hari ni duit-duit kita ni dah tukar dalam bentuk emas. Emas itu kita simpan dekat satu syarikat peti besi yang ada lagi cover insurance. So hari ni selamatlah hari ni emas-emas aset-aset kita semua ya. So hari ni kita beli emas dekat Quantum. Quantum ambil dari siapa pula? Okey, ini merupakan pihak supplier kita ya, iaitu Perth Mint. Okey, Perth Mint ni apa? Dia adalah pengilang emas paling besar dekat negara Australia. Siapa owner ni is owned by Western Australia Government ya. Hari ni kalau kita buka website Perth Mint ni www.perthmint.com, kita klik eksklusif distributor, kita pilih negara Malaysia, dia akan senaraikan 4 syarikat ni. Yang pertama ni adalah kita lah, Quantum Maker Senyum Berhad. Yang biasa tuan-tuan dan puan-puan tengok yang logo yang bawah sekali ni, Tommy Gold. Dia pun ambil daripada Perth Mint. Okey. Dan hari ni kalau kita bercerita pula pasal koperasi. Koperasi yang paling besar dekat Malaysia merupakan Angkasa. So hari ni dia Angkasa ni presidennya adalah Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Fattah. Actually Datuk Fattah ni dia juga merupakan presiden kepada ACO. ACO ni apa pula? Dia adalah Asian Cooperative Organisation ya, yang merangkumi 10 negara Asian. Yang wakil Malaysia Angkasa lah. So hari ni tuan-tuan dan puan-puan pada 2018 dulu, Datuk Fattah ni dia buat satu program under ACO Gold. Aku unjuk transaksi jualan sebanyak 60 juta daripada 6 juta koperasi ini yang merupakan kerjasama antara pihak Quantum Maker Senyum Berhad dan juga pihak aku. Kita lah yang supply gold tu kepada pihak mereka. So hari ni kalau kita bercerita pasal koperasi, beberapa koperasi pun dah bekerjasama dengan kita ya, tuan-tuan dan puan selain bank-bank. Okey. So tadi tu saya bercerita sikit tentang latar belakang syarikat. Di mana bila dia ditubuhkan dari segi legality dia dari side bank negara, dari segi syariah compliance dia, dari segi kat mana dia ambil emas, kat mana dia simpan emas, kat mana dia edar emas. Ya, dan siapa-siapa yang pihak bekerjasama dengan pihak Quantum Maker Senyum Berhad. Now saya pergi kepada produk Quantum Maker Senyum Berhad. Apakah keunikan kita beli emas dekat Quantum ni compare dengan kita beli dekat luar ya, tuan-tuan dan puan ya. Di Quantum Maker Senyum Berhad ni kita tawarkan 3 jenis produk. Produk kita yang pertama merupakan gold storage account, yang kedua gold convert account dan yang ketiga adalah gold asset enhance. Okey, kita pergi satu persatu. Gold storage account. Okey. Hari ni kalau pilihan pertama, contohnya tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000 di syarikat Quantum Maker Senyum Berhad, tuan-tuan dan puan-puan boleh claim physical gold. So maksudnya ambillah balik, bawa balik physical gold, real physical gold yang bernilai 100,000 ikut harga waktu dulu. So hari ni kalau kita nak bercerita pasal harga emas sikit kalau kita pergi kedai Habib ke Popong ke, dia ada standard price dia tau. Harga 916 hari ni RM270. Harga 999 285. Mana datang harga-harga? Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan satu dunia ni harga emas sama. Dia akan refer dekat satu carta ni iaitu kita panggil sebagai LME, London Metal Exchange. Ya, tapi mereka masing-masing ada markup price dia lah. So kebanyakan kedai Malaysia ni, kedai emas-emas kat Malaysia ni daripada LME ni dia akan markup lagi 25%. Itulah harga diorang. Tetapi di Quantum Maker, harga kita hanyalah LME kita akan markup 7% sahaja. So kalau compare dengan kedai, of course kita akan lebih murah. Tetapi kalau nak compare dengan certain kilang ada certain kilang boleh bagi lagi murah daripada harga Quantum Maker Senyum Berhad ni. Sebab apa? Diorang pakai hormat yang tak dikenali. Cuma kita pakai satu hormat yang kita panggil Perth Mint ni. Perth Mint ni pergi satu dunia pun orang recognize. So kita pakai hormat yang branded. Sebab tu harga emas fizikal kita bukanlah yang termurah, tetapi yang terbaik boleh dikatakan. Okey. Ini physical gold kita, iaitu produk kita yang pertama. Produk kita yang kedua, maksudnya hari ni bila customer tu beli satu dekat Quantum Maker dia ada 3 pilihan tau. Dia kena pilih salah satu. Dia nak buat mana? Dia nak ambil fizikal ke ataupun dia nak pergi yang kedua ni. Yang kedua ni contohnya dia invest 100,000. Yang ini adalah merupakan sistem pajakan kita iaitu gold convert account. Maksudnya beli emas 100,000 tak ambil emas. Terus masa
masuk ke dalam sistem terus pajakkan. Company akan bagi balik loan 85%. Okey. So bagi balik pinjaman sebanyak 85%. Dan hari ni kalau kita bercerita sikit pasal pajak, dekat Malaysia yang paling famous merupakan Aranu Bank Rakyat. Kalau kita ada barang kemas, bagi ke Aranu Bank Rakyat ni, dia boleh bagi kita pinjaman sehingga 80 ke 85% juga. Dan hari ini dikenakan kita sebagai upah simpan sebanyak 0.7 ke 1% sebulan. Tetapi di charge 6 bulan. So saya nak senang nak buat comparison, saya bagi yearly So hari ini Aranu Bank Rakyat ni upah simpan dia merupakan 9 ke 12% setahun. Yang kedua famous Aranu Yapin. Yang ni 16% setahun. Yang ketiga yang normal pawn shop ni tepi jalan ni, pajak kedai ni. Yang ni sebulan 1.5 to 2.5%, bermaksud setahun dia jatuh 18 ke 30% tuan-tuan perempuan Tetapi di Quantum Metal, percaya ke tak percaya ke, upah simpan kita hanyalah 3.5% setahun tuan-tuan perempuan. Sebelum jumpa Quantum Metal, saya rasa yang paling rendah adalah Aranu Bank Rakyat. So hari ni, dia adalah 3 kali ganda lebih rendah daripada Aranu Bank Rakyat ni. Dahsyat ni Quantum Metal ni. So hari ni kalau kita pasal upah simpan, boleh katakan kita is the best rate in the market sekarang ni. Okay. So hari ni produk kita pertama tadi tu, iaitu produk kita yang fizikal dan juga produk kita yang kedua, Gold Convert Account ni, sistem pajakan kita ni pun, kalau kita nak compare dengan yang market yang ada dekat luar sekarang ni, pun kita kategorikan antara yang terbagus kita punya produk ni. Tetapi secara peribadinya saya tak tertarik lagi dengan dua produk di Quantum Metal ni. Yang saya betul-betul tertarik dekat Quantum Metal ni merupakan produk yang ketiga ni. Di mana yang ini tiada dekat tempat luar ni. Tak ada dekat mana-mana dekat luar ni. Iaitu Gold Asset Enhancement. Okay, ni macam mana nak fungsi dia? Okay, tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000. Dekat sini, company sediakan satu facility kita panggil dia boleh gandakan modal kita ni 10 kali ganda menjadi 1 million ringgit. Kita beli emas 100,000, tapi company akan lockkan barang emas value 1 million ringgit akan nama kita. Macam mana dia buat ni? Sama konsep macam tuan-tuan dan puan-puan beli property. Hari ni nak beli property 1 million, kita tak payah keluar duit 1 million. Kita hanya keluar deposit sahaja 10%, iaitu 100,000. Lagi 900,000, bank bagi facilities loan. Tetapi kena ingat, loan kena bayar balik 900,000 tu. Dekat sini, kita beli emas 100,000, company Quantum Metal Sdn Bhd ni akan keluarkan lagi 900,000 beli emas atas nama kita. Tetapi dia tak panggil loan. Dia panggil sebagai pembiayaan tawaruk. Apa beza pembiayaan tawaruk dengan loan ni? Loan kita kena bayar balik 900,000 tu. Pembiayaan tawaruk 900,000 ni tak perlu bayar balik tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu bayar balik. Sebab apa? Dia adalah pembiayaan yang ditangguhkan. Bermaksud nanti bila harga emas naik nanti, bila kita jual baru company ambil balik sahaja dia punya 900,000. Maksudnya dia park je dulu atas nama kita. Kemudian masa jual emas nanti dia ambil balik. Dia ambil balik modal dia sahaja. Bagusnya tak bagus dalam Quantum Metal ni tuan-tuan. Tetapi nak dapatkan upah pembiayaan tawaruk tu, kita tak perlu bayar dia punya pembiayaan. Cuma kena bayar dia punya upah pembiayaan tu yang kita panggil sebagai management fee. Iaitu 3.5% dari nilai pembiayaan diberikan 900,000 tadi. Iaitu sebanyak 31,500 ringgit. Ini tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar. Bermaksud hari ini masa beli emas dekat Quantum 100,000 ringgit ni, kita kena keluar lagi management fee, iaitu upah pembiayaan ni 31,500 ringgit ni. So bermaksud modal kita adalah 131,500 ringgit, maka company akan lockkan barang 1 juta atas nama kita. Kalau kita buat calculation beli emas 100,000, kita bayar upah sampai 31,000, ni dah 30% dah upah kita bayar ni, tinggi ni. Macam tak berbaloi je kan. Okey, kita tengok pula satu situasi. Katakanlah dalam tempoh setahun, harga emas masa dunia naik 20%. Bila harga emas masa dunia naik 20%, atas nama kita bukan value emas 100,000 lagi dah. Sebab atas nama kita dah ada value 1 million punya emas. So 20% dia naik daripada 1 million ni. Yang itu untung kenaikan sahaja kita akan terima adalah sebanyak 200,000 ringgit. So 200,000 sekarang, kalau kita minus balik 31,500 pun, kita masih untung besar ni 168,500 ringgit tuan-tuan dan puan-puan.
So apakah yang kita boleh buat comparison dekat sini tuan-tuan dan puan-puan? Apakah beza kita beli emas dekat kuantum dengan kat luar ni? Sekiranya saya pergilah beli emas dekat mana-mana lah, bank ke, kedai emas ke, dan mana-mana platform di luar sana sekarang ni, jika saya beli emas 100,000 tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya hold 100,000 punya value sahaja. Jika harga emas dunia naik 5%, saya sekadar untung 5,000 punya value sahaja. Tapi beza dekat sistem GME quantum metal ni. Jika harga emas dunia naik 5%, saya untung 50%. Jika harga emas naik 10%, saya untung 100%. Jika harga emas naik 20%, saya untung 200%. Why? Saya ambil tengah. Kenapa saya katakan harga emas semasa naik 10% saya untung 200%? Sebab this 10% dia kata daripada 1 million ni. Modal 100,000. Modal saya 100,000. Secara tak langsung saya untung 100%. Sebab apa? Hari ni modal saya dah digandakan 10 kali ganda. Secara tak langsung berapa kenaikan emas pun saya dapat 10 kali ganda tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu kita cerita money je. Kita cerita buruk pula. Apa berlaku kalau emas turun 20%? Kita kira juga daripada 1 million ni. Kalau turun tuan-tuan dan puan-puan daripada 1 million ni, 20% dia jadi negatif 200,000 Sedangkan modal kita ni baru 100,000. Tak cukup nak tampung dengan penurunan yang berlaku ni. Dia floating loss ni. Dia floating negatif ni. Kalau dalam forex, jika terjadinya situasi macam ni, orang panggil benda ni MC, margin call. Disuruh top up lagi 100 untuk balance kan, untuk tampung balik kerugian tu. Kalau tak top up lagi 100 tu, dia burn modal kita. Itu dalam forex lah. Okey, tetapi kita beri ini, tiada MC tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu risau. Jika berlaku situasi macam tu sekalipun, biarpun dia negatif 200,000 ke, negatif 500,000 ke, negatif berapa sekalipun, dia takkan burnkan tuan-tuan dan puan-puan punya emas. Cuma bila value tu negatif, tak boleh nak jual sahaja. So apa perlu kita buat? Hanya tunggu sahaja. Sehingga harga emas dunia naik balik, baru kita jual. So risiko dekat sini tuan-tuan dan puan-puan terang-terang satu perkara sahaja, iaitu masa sahaja. So kita kat sini beli tunggu harga emas naik sahaja daripada apa yang kita beli. Itu sahaja yang kita perlu buat. Bagusnya risiko kat sini So hari ni kita patah balik dekat management fees ni. Yang management fees ni kita pergi bayar ni 31,500 ni, ini adalah untuk setahun. Apa berlaku jika harga emas dunia ni dalam tempoh sebulan naik 10%? Boleh jual tak? Boleh tuan-tuan dan puan tak perlu tunggu sebulan. Kalau sehari naik 10% pun sehari kita boleh jual. Tapi tak pernah lagi dalam sejarah lah sehari emas naik 10%, tak pernah lagi lah. 10% dalam masa sebulan lebih ada berlaku. Katakanlah berlaku dalam masa sebulan, harga emas naik 10%. Kita dah untung lagi 100,000 ni. Modal dah dapat 100,000, untung dah 100,000. Kan? Dekat management fees ni, bila kita jual, management fees ni kita dah pergi bayar setahun. Tapi kita baru pakai sebulan, apa jadi? Company akan proratekan balik, dia akan pulangkan balik lagi 11 bulan punya tuan-tuan dan puan. Di sini produk kita adalah syariah compliance. Jika tak cukup setahun, sampai bila kita pakai sahaja, maka yang lebih-lebih kita dah terbayar advance tu, company akan pulangkan balik lagi tuan-tuan dan puan. So bagus ni company quantum metal ni tuan-tuan dan puan. Dan hari ni kita cerita pula, itu cerita manis, kita cerita buruk dia pula. Katakanlah setahun harga emas tak naik-naik, turun je memanjang. Adakah tahun kedua kita kena bayar lagi 31,500 ni untuk renew macam insurans ke apa ke? Di sini tuan-tuan dan puan jika berlaku situasi macam tu, maksudnya harga emas turun je. Tak perlu worry. Tak perlu keluar duit 31,500 ni, tak perlu keluar awal. Maksudnya apa? Untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan berikutnya, yang upah pembiayaan ni, dia tetap kenakan. Tetapi tak perlu keluarkan duit. Dia potong masa kita nak jual nanti. Maksudnya macam mana? Katakanlah kenaikan emas ni berlaku setelah setahun 3 bulan. Tahun pertama tu saya kita dah bagi bayar dah 31,500 tu. Yang 3 bulan lagi kita tak bayar pending. Harga emas pula melonjak naik, waktu tu kita dah untung. Waktu tu kita ada potong lah 3 bulan punya tuan-tuan dan puan. So dekat sini tuan-tuan dan puan bagusnya company quantum metal ni, dia tak membebankan kita untuk keluar duit lagi ke dan sebagainya. Untuk renew setiap tahun ke dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Kita hanya perlu beli sekali dan sabar sahaja menunggu masa harga emas naik. Itu sahaja yang kita perlu buat tuan-tuan dan puan. Okey.
So, hari ni tuan-tuan dan puan dekat sini bukanlah pembelian minimum dia sebanyak RM100,000. Di sini pembelian minimum kita adalah sebanyak $250 satu minit ni. $250 ni kita kena kali dengan currency semasa bank punya rate 4.1 lebih, maka dia akan jadi dalam RM1,030, RM1,040 plus lah. Tetapi saya nak memudahkan calculation, saya mudahkan tuan-tuan dan puan maka satu minit ni jatuh RM1,000, kita tambah dengan upah pembelian 300 lebih, maka satu minit jatuh 1,300 plus. Maka company akan logkan barang 10,000 atas nama kita. So, hari ni harga emas hari ni tuan-tuan dan puan adalah 256. 256 hari ni kita beli. Kalau harga emas semasa dunia LME cecah 268, maka kita dah untung 50%, dah untung RM5. Kalau harga LME dunia pergi 281, maka kita untung RM1,000. Kalau pergi 285, kita untung RM1,100. So di sini kita boleh beli berapa unit yang kita nak. So satu unit ni jatuh RM1,300 plus. So kita boleh beli 2 unit ke 3 ikut kemampuan masing-masing lah, ikut kemampuan kita So ini merupakan kiraan untuk satu unit. Okey, ini contoh proposal jika 10 unit, bermaksud kita modalkan 13,000 plus, maka dia akan logkan barang 100,000. So beli hari ni 256. Pergi 268 kita untung 5,000 dah. Pergi 281 untung 10,000. Pergi 285 untung 11,000. Okey, ini merupakan proposal jika 100 unit. Kenapa saya suka kat sini? Dekat sini, saya selalu cakap dengan kenalan saya. Nak tak call asset 1 million, tapi tak payah keluar duit 1 million. Keluar 130,000 plus saja. Boleh hold 1 million punya value ibarat dia. So hari ni, contohnya dekat sini, beli emas 900,000 kali dengan, so hari ni modalkan 130,000 plus, maka dia akan logkan barang 1 million. Kalau hari ni beli 256, harga emas pergi 268 dia dah untung 50,000 dah. Pergi 281 dah untung 100,000. Pergi 285 dah untung 110,000. Kenapa saya nak tekankan 285, 285, 285 ni? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, bulan Ogos tahun lepas, 2020, harga emas dunia LME pernah cecah 285 ni. Ini dia pernah capai ni. So bermaksud apa? Sebab tu ramai predik mengatakan jika harga emas lagi sekali kalau dia spike naik, dia akan pergi lebih daripada apa yang dia pernah capai ni. Sebab tu ramai target dia boleh pergi 28 ke 300 ni Tetapi hari ni tuan-tuan dan puan, yang beli harga hari ni 256, tak payah tunggu sehingga dia pergi 28. Pergi 268 pun saya dah minta tolong jual lah. Untung lah 50% ni, tak berapa lagi. So jual. Sebab apa? Harga emas ni dia ada fluctuate dari turun naik. Nanti masa dia turun belilah lagi. So sebab tu saya selalu advise customer saya dah untung lebih 50% ni jual. Kemudian boleh beli lagi nanti. So kita tengok harga emas, trending harga emas ni macam mana pun dia tetap naik, tetapi dia ada turun naik dia, tetapi macam mana pun kita, kalau kita perhatikan dia tetap naik. So ini merupakan harga emas selama setahun. Kalau kita tengok harga emas macam mana pun dia tetap naik dia ada turun naik dia, tapi macam mana pun dia akan tetap naik. Ni harga sekarang berada pada sini, ni yang lama pun lagi saya akan tunjuk yang live ni dekat Bullion Gold. Okey, banyaklah testimoni yang kita ada Okey. So sebelum saya ke arah sini, saya nak sharekan sikit. Okey. Sebenarnya kita ni pernah keluar berita harian bila pada 25 November 2020, Bahagian Nasional Kuantum Metal Tawaskim pelaburan emas My Gold Patut Syariah yang terbaik di pasaran. Waktu tu dia cerita tentang artikel yang syarikat-syarikat tidak sah di sisi bank negara yang kena serbu dengan bank negara. Dan hari ini dia memperkenalkan company kita genuine. Memperkenalkan Dato' Lim, Haji Kamari, bank-bank yang berurusan dengan kita. Bukan mudah satu company private nak kira logo bank kalau tak ada satu kerjasama yang kuat So hari ini koperasi-koperasi yang bekerjasama dengan kita, aktiviti kita dengan Nakasa. So hari ini
syariah compliance kita. Dan hari ini kita juga merupakan pengedar Pandagul untuk ICBC Bank. ICBC Bank merupakan antara bank yang terbesar di dunia. Okay. So hari ini hari ni saya cerita 10 kali ganda dengan tuan-tuan perempuan. Kita dah cerita dah dekat bencana ni. Ia menggunakan instrumen kewangan konsep tawaruk. Modal 1 unit 4 gram tetapi mendapat akaun 10 kali ganda iaitu 40 gram. Keuntungan kenaikan dikira atas dasar 40 gram. Dan saya suka dekat bahagian sini tengok. Bank tempatan sebagai ejen konsep patuh syariah dan dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Maksudnya hari ini tuan-tuan perempuan, inilah kenapa saya yakin dengan company syarikat Quantum Matters dengan Berhad ini. Kenapa? Sebab hari ini saya simpan duit dekat bank sebab saya percaya dengan bank. Saya rasa secure. Tapi hari ini kalau bank itu sendiri boleh berurusan dengan syarikat swasta ni dan boleh mempromosikan produk-produknya, maksudnya hari ini dia merupakan satu syarikat yang sangat reliable. Bukan satu bank tetapi ada 4 bank. Maksudnya dia ada 4 akal dan 4 manajemen yang berlainan yang boleh trust dengan sistem-sistem Quantum Matters dan boleh yakin dengan syarikat Quantum Matters. Okey. Dan hari ini sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kita pernah keluar TV Al-Hidron. Satu rancangan nama dia Tijarah. Dia setiap minggu ada topik yang berlainan. Waktu dia 1 Februari itu, topik dia tentang pelaburan emas scam atau real. Dijemput Isra Consulting ni selaku pensyariah bank negara ni untuk bagi tahu awam. Macam mana kita nak bezakan satu pelaburan emas yang scam dengan yang real. Dia tanyalah wujud tak satu company pelaburan emas yang boleh kita percaya. Sama-sama kita saksikan video wawancara tu. Minta Rosdan mainkan video Rosdan. Boleh saya katakan pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Matters yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Matters Sdn Bhd ataupun QNM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga GAA tadi Dr. Bat apakah pelaburan emas ini bagi semua lapisan masyarakat ataupun khas untuk bisnes sahaja, bagaimana? Dia untuk semua. Kalau kita tengok dari sudut strukturnya, produk-produk ini boleh diakses ataupun boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat bermula dengan modal sekecil RM10. Pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Matters merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Isra Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink pelaburan yang selamat dan mengikuti. Okey. So hari ni tuan-tuan dan puan so dekat sini kalau kita tengok TV yang draw tadi tu yang promote kita ni bukan kita. Tapi merupakan panel syariah bank negara sendiri yang promote kita. Dekat situ dan yang kita rasakan memang sejak daripada tu ramai pelabur tak henti-henti masuk dan yakin dengan company Quantum Matters ni. Dan hari ni saya nak sharekan sikit ni harga emas So hari ni kita tengok harga emas. Okey. So hari ni harga emas So sekarang ni harga emas tengah melonjak starting, dia dah start dah naik So sebelum dia spike naik ke atas tu,
maka ambillah peluang yang ada sekarang So ramai yang customer kita yang beli Oktober masa harga dekat sini, yang jual dekat sini dah untung sekitar 30 ke 40%. Ramai dalam masa 2 bulan je dah untung 30 ke 40%, tahniah lah. Dan hari tu pun dah sekali untung, masa hari tu beli dekat sini, jual dekat sini pun dah untung. Lagi sekali mereka buat keuntungan dekat sini, pergi kat sini. So hari ni kalau dia melepasi yang dia sebenarnya Ogos tu lagi tinggi ni, Ogos kat sini yang 285 tu. Kalau kita ambil 5 years tu dia nampak tak? Kita ambil 5 years ni. Ini yang pernah capai kemuncak dulu ni. Lebih daripada yang nilai $2,000 ni. Kalau ikutkan dalam LME ini lebih dekat 65 US$. So dekat sini kita baru sampai sini. So harga emas ni kalau dia pernah capai tahap sini satu masa dulu, lagi sekali kalau dia spike dia boleh pergi lebih daripada apa yang dia pernah capai. So ambillah peluang ni, buatlah simpanan dalam emas. Okey. Dan hari ni kenapa saya setuju dekat quantum metal ni tuan-tuan dan puan-puan saya berbalik kepada dekat sini sekejap Hari ni sebelum ni saya tak pernah setuju dengan emas. Bagi saya emas ni adalah satu pelaburan yang lambat. Kenapa? Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan pergilah satu dunia ni, pergi beli emas, emas ni ada harga beli dengan harga jual. Dia pergilah kedai mana satu kat dunia ni, kat bank ke, kat mana ke, kat kilang ke, kat mana pun, pergi beli emas, pagi petang pergi tempat yang sama nak jual balik, dia takkan beli balik harga yang sama. Dia ada kita panggil sebagai spread. Bahasa teknikal kita, bahasa orang awam dia panggil potong lah. Kan? Beli kat kedai pagi, pergi petang pergi kedai yang sama balik, nak jual kat kedai tu potong 30%. Bermaksud apa? Bermaksud apabila tuan-tuan dan puan-puan beli sahaja emas, maka dah berlaku kerugian 30%. Mesti kena tunggu harga emas naik 30% baru kita panggil break even, baru dapat balik modal. Sebab tu sedangkan kalau kita tengok sejarah harga emas ni, setahun dia boleh naik 5-20% kan. So maka nak tunggu break even pun kita kena ambil masa 2 ke 3 tahun baru dapat balik modal So hari ni nak untung sikit kena tunggu 3 ke 5 tahun. Itu adalah konsep tradisional kita panggil. Yang kebiasaan yang ada. Yang konsep yang luar biasa, yang booster yang kita ada dekat GAE ni, ini yang boleh buat kita dalam masa yang cepat. Sebab apa? Nak cover spread 30% tu, tak payah tunggu dia naik sampai 30%. Naik 3% pun dah cukup dah boleh cover 30%. Sebab tu dekat sini, kalau kita harapkan gua naik 10%, kita dah happy dah naik 100%. Biarpun dia naik spread 30% pun kita masih untung 70%. Sebab tu saya cakap, dekat quantum metal ni kita boleh buat dalam masa short term. Sebab tu ramai yang 2 bulan, 3 bulan untuk 30-40%. Dekat tempat lain, konsep tradisional memang tak boleh buat. Itu beza ni. Okey. So, saya rasa setakat itu saja saya punya sesi. Seterusnya, saya serahkan balik kepada Tuan MC kita untuk sesi Q&A ya. Okey, terima kasih Datuk atas pembentangan yang saya rasa padat, laju seperti mana kenaikan harga emas pada malam ini. Keadaan semasa yang boleh kita tuai sama-sama insya-Allah Dan kita ada beberapa soalan tapi telah pun dijawab oleh tim Golden Skull sebentar tadi. Cuma ada satu soalan daripada Tuan Hairul kita iaitu boleh dapatkan profil ini Datuk. Profil apa tu Kita dapat kita tunggu respon daripada Tuan Hairul kita dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan-soalan sama ada nak secara terus melalui pertanyaan dengan open mic pun tidak menjadi kesalahan pada malam ni. Kita masih ada masa yang panjang lagi sebab Datuk Faizal hari ni dia speed sikit malam ni. Mungkin sebabkan pengaruh kenaikan harga emas semasa minggu ini agak laju pada malam ini. Profil Tuan Muhammad Azam Profil masuk file presentation tu Tuan. Oh ya, Datuk, kita punya profil malam ini, profil pembentangan. Boleh dapatkan daripada user masing-masing nanti. Memang kita ada bagi nanti. Nanti boleh dapatkan daripada user lah. Okey, itu di antara jasa baik Datuk untuk kongsi profil pembentangan kita pada malam ini. Okey, Rusdan pun telah ambil maklum dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya
ada apa-apa persoalan berkaitan tentang quantum metal, syarikat, produk yang ada dalam quantum metal ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dan tanya terus kepada introducer dan siapa yang kenal tuan-tuan untuk sama-sama dalam webinar kita pada malam ini. Mereka juga adalah sebahagian daripada pakar yang boleh tuan-tuan puan-puan rujuk, dan insya-Allah kita ada satu soalan, Datuk, iaitu daripada Tuan Muhammad Hazwan untuk percentage GCA tu. Oh, sekejap, laju sangat. Untuk percentage GCA tu dari 75% ke 90% ke? Oh, ini Bukan, kita boleh buat sehingga ke 85%. So terpulang pada kita lah serendah mana kita nak. Sehingga ke 85% sahaja. maksimum 85% tu adalah maksimum pajakan dalam sistem quantum metal. Okey, Datuk, kita ada daripada soalan Puan Rohayah, bayaran zakat kita melalui 1 unit yang kita beli atau 10 unit dalam akaun kita untuk GAE? Dia tak silap saya sebab saya dah check dengan beberapa orang. Sebab zakat ni boleh check masing-masing juga. Dia daripada pembelian kita 1 unit tu. Tetapi dari segi keuntungan tu, dia kira daripada semua punya keuntungan pun perlu dibayar zakat. So maksudnya yang pertama, pembelian kita tu adakah yang 1 unit tu lebih 80 gram. Kalau lebih 80 gram pembelian kita tu dan melebihi setahun, kita perlu bayar zakat. Dan hari ini keuntungan yang kita dapat melalui keseluruhan tu pun diperlukan zakat. Okey, keuntungan dan faham. Okey, terima kasih. Keuntungan zakat dan bayaran zakat ini adalah kiraan kita sendiri. Kalau nak dapat maklumat secara detail berkaitan tentang kiraan dan sebagainya, kita boleh sama-sama rujuk di pusat pungutan zakat di negeri masing-masing sebagai rujukan utama kita, sebab di dalam quantum metal ni, Datuk, kita tidak ada kita panggil kiraan terus. Semuanya bergantung kepada kita sendiri sebenarnya. Okey, kita ada lagi soalan, Datuk, daripada Puan Wirda Rahim. Adakah sekarang masa sesuai untuk beli emas, Datuk? Okey, dia macam ni, harga emas ni tak ada siapa boleh predict bila dia terendah. Kadang kita rasa sekarang ni dah tinggi, kan, tiba-tiba besok dia tak turun-turun dah. Dia turun naik je. Betul. Sebab apa? Harga emas ni harga dia jadi rendah ni apabila dia dah beli sejarah je. Sebab tu konsep emas ni ada duit beli je. Maksudnya tukar RM kepada emas, Datuk, sebagai satu instrumen pelaburan baru untuk kita pada hari ini. Betul, kita tak boleh nak predict yang akan datang. Apa yang kita boleh buat, kalau kita rasa sekarang ni memang kat tangan kita ni ada modal, kita beli sahaja dulu. Tetapi kalau boleh juga buat cost averaging, maksudnya tak payah beli semua terus. Mungkin beli 30% dulu. Kemudian tiba-tiba katakan harga emas rasa-rasa ada penurunan, beli lagi 30%. Macam tu. Ya, itu bijak dalam meletakkan duit pada posisi yang benar. Kita tidak campak semuanya dalam satu bakul, tetapi kita agihkan ia dalam keadaan berbakul-bakul. Itu, Datuk, salah satu teknik-teknik yang Datuk telah kongsikan kepada kita orang sebagai player-player emas ni. Okey, kita rasanya soalan dia berhenti berehat seketika, Datuk, sebab tidak ada soalan-soalan yang dilontarkan. Mungkin ada lagi kawan-kawan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin terus bertanya kepada Datuk. Kita bagi peluang pada malam ini, silakan. Okay, yang bahagian sini saya perlu soalan macam biasa ni. Soalan kebat Soalan. Tuan Ayah Kipli, salam, Datuk. Boleh recap balik macam mana QM boleh bagi gandaan 10 kali ganda, Datuk? Silakan, Datuk. Inilah soalan kita nanti kan. Okay. So hari ni soalan personal saya tanya pada founder juga, Datuk Lim. Saya cakap dengan Datuk Lim, jika hari ni saya beli emas 100,000, Datuk, you kena beli lagi 900,000 emas atas nama saya. Sebab we talking about the physical leverage, bukan leverage angka semata-mata. Sebab apa? Sebab benda ni perlu ada. Lagi 900,000 tu dia perlu beli emas fizikal atas nama saya. Baru dia syariah compliant. Kalau dia tak syariah compliant. Ya. Sebab tu dia kata, yes, memang I beli untuk you.
lagi 900,000 tu. Saya cakap mana you datang duit banyak-banyak macam ni, banyak duit tu. Sebab hari ni let's say you punya sale total 100 million, this syarikat kena keluar lagi 900 million. Kan? Yes, dia kata. Tapi dia kata, I thought give me the loan. I also got this facilities from pihak Pertmin dan juga London Bullion Bank. Contoh dia beli 1 kilo dekat Pertmin, Pertmin akan lockkan barang 10 kilo, lagi 9 kilo ni dia dapat facilities daripada London Bullion Bank. Cuma London Bullion Bank charge dia 3%, dia charge kita 3.5%. Di situ keuntungan syarikat. Ya. Okey. So hari ni itu salah satu syarikat punya keuntungan, okey, di mana dia dah dapat facilities tu. Dan hari ni dia kata konsep yang sama diguna pakai oleh semua kedai-kedai emas sekarang. Kalau kita pergi tanya semua emas tu bukan orang beli. Semua kontrak dengan kilang. Ya. Contoh dia letak satu deposit 1 juta dekat kilang akan bagi barang 10 juta as a consignment. Semua dah dapat this kind of facilities, kita perlu ada track record yang very strong dulu. Pihak kilang perlu betul-betul percaya dengan kita dulu. So kita setelah 7 tahun bisnes dengan Pertmin, baru kita dapat this kind of facilities. That's why facilities yang dia dapat ni dia boleh provide dengan kita ni, umpama kita semua adalah orang kedai emas hari ni. Itu yang ditawarkan di sini. Okey, terima kasih Datuk atas pencerahan bagaimana Quantum Metal mampu bagi peluang sebanyak itu untuk pelabur-pelabur emas dalam Quantum Metal. Dan soalan daripada Tuan Haji Wan, ini berkaitan tentang isu teknikal yang telah berlaku pada 11/11 baru ni. Tarikh yang cantik Apakah ada update semasa ataupun berkaitan tentang perkembangan semasa hari ini tu? Okay, dia macam ni, sebabkan hari tu bila berlakunya, sebab pihak syarikat sebenarnya tengah upgrade sistem website yang sedia ada ni. Sebab apa, database customer kita untuk 2-3 bulan ni sangat luar biasa. Database yang datang, customer yang beli ni bukan gandaan yang sedikit, tetapi gandaan yang terlampau boom sekali. Ya, baru-baru ni. Sebab apa? Sebab bila harga emas ada fluctuate yang besar, ramai yang untung. Bila harga emas turun, mereka membeli dan mengajak lagi kenalan-kenalan yang membeli. So database kita berkembang dengan terlalu laju Dan sebenarnya syarikat tengah upgrade, memang dia tengah upgrade sistem. Dan lepas ni memang ada setting yang boleh kita letak sebagai auto buy dengan auto sell. Kita sendiri boleh letak target. Contoh, harga berapa kita nak jual dah. Secara auto bila cecah je harga tu, automatik dia terus akan minitkan akaun kita tu dan bayar kepada akaun bank kita. Dan apabila berlaku gangguan yang ini, apa langkah yang pihak syarikat keluarkan adalah syarikat menawarkan tentang terminate secara manual. Di mana kita screenshot sahaja harga saat waktu kita nak jual tu dan WhatsApp terus kepada customer service waktu tu. Dan customer service pun memang dah extend sampai 2 pagi sekarang ni untuk semua yang secara manual. So bagi yang sesiapa yang dah hantar secara manual tu, jangan risau, customer service pasti akan melakukan proses tu dan menyelesaikan semua. Tak ada masalah. So mana yang rasa tak masuk dalam akaun lagi ke apa ke, boleh direct hubungi dengan customer service, minta diorang check. Okey, itu di antara perkembangan terkini. Dan yang menariknya lepas ini Quantum Metal sediakan kita sell limit ataupun buy limit Oh, ini satu peluang. Kita tidur pun auto close kita punya emas kita. Ini satu cerita menarik pada malam ini yang kita dapat dengar. Okey, Tuan Haji Wan respon. Terima kasih Datuk. Okey, itulah cerita tentang syarikat Quantum Metal datang daripada mana, kenapa kita baru kenal dengan Quantum Metal. Kemudian Datuk cuba kongsikan bersama dengan kita berkaitan tentang produk-produk yang ada dalam Quantum Metal, baik daripada segi emas dalam bentuk digital, baik daripada segi emas dalam bentuk fizikal. Apatah lagi peluang dinanti-nantikan Datuk, iaitu produk yang tertarik oleh Datuk, iaitu berkaitan tentang pelaburan 10 kali ganda bagi mereka yang ingin memaksimumkan duit yang telah mereka miliki. Mungkin Datuk sedang usaha tunjuk kita suatu perkara sebab saya tengok pergerakan skrin Datuk berada dalam website sebenar Quantum Metal. So saya tunjuklah akaun So mana yang dah masuk nanti boleh tengok akaun masing-masing.
So dekat sini saya kongsikan akaun saya. Dekat sini, dekat Quantometer ni saya membuat pembelian sebanyak 1 kilo. Tetapi akaun saya dah dilogkan sebanyak 10 kilo. Dan hari ini saya kalau ikutkan modal sebenar saya dalam 320,000 plus 370 macam tu lah. Tetapi hari ini saya menikmati kenaikan emas ni bersandarkan 2.5 juta. Yang ini yang tak ada dekat luar ni. Dekat sini kalau kita tengok saya punya list pun, ini merupakan yang saya beli lah. So kalau kita tengok dekat sini, akaun saya ni dah untung je. Yang ni saya beli 5250, sekarang kalau terminate pun $7,800, semua dah consider untung dah. Yang ni $13,000, yang ni dalam $5,000 saya untung. Ini semua saya untung, tetapi saya tak terminate lagi sebab saya yakin emas nak naik lagi. Ini real account Datuk Bukan, kalau yang ni terminate pun dekat 80,000 dah ni. So kalau kita nak tengok, just kita boleh tekan terminate, dia keluar quotation ni. So dia nampak 100,000. So dia akan keluar quotation dekat ni. Okey, ini adalah sebagai pembakar semangat yang telah Datuk tunjukkan kepada kita bahawasanya Datuk sebenarnya telah masuk dalam dunia emas ini secara keseluruhannya Datuk tanpa ada ragu-ragu dan takut terhadap syarikat Quantometer kerana berani invest hampir 1 kilo untuk emas yang berada di Quantometer ini. So kalau kita semua belas 9. Untuk akaun ni saya beli belas 9. Okey. Oh, Tuan Rusdan Saha, Datuk sedap mata memandang. Ya, apa-apa pun, walaupun nak sedap mata memandang, dia mesti bermula dengan hari ini. Dia tidak boleh tunggu esok. Sebab kita tak tahu pergerakan harga emas dunia itu bagaimana, arah mana dia nak pergi dan sebagainya. Jadikan pembelian kita yang pertama, jadikan minat kita yang pertama ini adalah proses pembelajaran untuk kita minati pelaburan emas itu. Mungkin Tuan GNA dia kata mantul, itulah hakikat dan realitinya. Berani bertindak, berani mengambil tindakan itu, kita akan dapat hasilnya pada satu hari kelak. Okey, sifat-sifat yang kita katakan tentang pelaburan itu memaksimumkan wang yang kita ada, memaksimumkan pikiran yang positif untuk emas ini, dan kita yakin aset ini adalah aset tinggalan sepanjang zaman. Daripada dulu sampai sekarang dia tetap ada, cuma kita perlu gali di mana sahaja aset itu berada, baik dekat Singapura contohnya, di Malaysia dan sebagainya. Apa-apa adakah Puan Siti Rokhayah nak tanya sesuatu kan ni? Baru-baru ni pun saya ada satu pusat tahfiz yang masuk pusat tahfiz dia masuk dalam 205,000. Dalam masa sebulan genap, dia dah kenaikan JE itu dia dapat 243,000. So di mana keuntungan 42,000, membantu lagi pusat tahfiz dalam masa sebulan. Itu inisiatif pusat tahfiz meletakkan duit yang sedia ada tu sebagai tempat pelaburan. Itu salah satu inisiatif juga tu. Mungkin kita boleh perluaskan dalam duit-duit di masjid seumpama dengannya, selain kita berikan manfaat kepada jemaah masjid dan sebagainya, tapi ini kecekapan pihak pentadbiran sebenarnya bagaimana meletakkan ia pada posisi yang sebenarnya. Okey, kita ada soalan tu daripada Tuan Khairul. Rekod pembelian emas kita di QM tak ada risiko kehilangan ke apabila berlaku sistem down? Okey, dia macam ni lah. Sistem yang bank pakai sekarang ni, yang pergi beli dekat Affinbank, Bank Muamalat, Alliance Bank pun dia pakai sistem daripada Quantometer. So bermaksud hari ini syarikat Quantometer punya pihak sistem pun merupakan satu pasukan yang cekap. Kalau tak, bank sendiri takkan trust dengan sistem juga. Maksudnya tu konsep pembelian apa semua memang bank terus melalui kita punya website tu Bukan website kita ada provide sistem yang Gold Eye tu milik company Quantometer. Oh ya. Okey, baik.
Okey, so kita nampak partisipan kita 84 tidak berganjak daripada awal sesi hinggalah ke saat jam 10.15 ini. Mungkin kita bagi laluan sedikit lagi Datuk. Sekiranya ada soalan-soalan tambahan. Boleh, no problem. Okey, kalau tanya saya tentang GAE ni, terminate ke masuk account bank ke atau ke GSA mana lebih baik, dua-dua ada baiknya, dua-dua ada kebaikan ni. Contoh, jika kita masuk ke account bank kita, kita yang sebagai pelabur ni dia akan rasa macam genuine lah, company ni selamat lah, cepat lah duit tu masuk ke account bank, dia rasa seronok dia lain. Tetapi kalau kita masuk ke GSA, duit tu tak masuk account bank kita, tetapi dia lebih memudahkan kita untuk kalau next purchase. Sekiranya harga emas naik lagi nanti, harga emas turun, kita nak beli lagi nanti, memudahkan kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita rasa nak merasa benda tu, kan? So, kita keluarkan ke account bank. Okey Datuk, ada satu soalan lagi daripada Tuan Hairul. Bank guna MyGoldEye ke QM Apps? Sekarang ni untuk bank-bank dia still pakai GoldEye, tetapi yang QM Gold ni bank belum bagi pakai. Sekarang bank masih pakai GoldEye. Okey, Tuan Syahri Abdul Ghani kata terima kasih Datuk. Okey, kita di Quantum Metal kita ada dua platform yang boleh kita purchase ataupun yang boleh kita simpan. Yang pertama di website utama Quantum Metal dan yang kedua kita boleh purchase juga melalui apps Quantum Metal ataupun QM Gold. Yang itu kita boleh dapatkan nanti panduan dan kaedah-kaedahnya melalui introducer masing-masing, dan siapa yang memperkenalkan tuan-tuan pada malam ini dapatkan khidmat nasihat daripada mereka, waktu yang terbaik, cara penggunaan yang terbaik dan sebagainya, supaya kita sama-sama berada dalam platform yang sebenarnya. Okey Datuk, daripada FBS, Datuk boleh jelaskan tentang memo facilities loan yang ditawarkan Affinbank kepada konsultan? Okey, yang facilities ni saya sendiri pun tengah proses, baru hari ni saya hantar, kan? Sebab saya nak tengok flow dia macam mana. Sebenarnya dia Affinbank tawarkan kepada konsultan di mana yang dah konsisten ada income selama 6 bulan, ya, kan, yang untuk requirement bank selalunya 6 bulan lah, kena ada income yang konsisten lah. Okey, yang mudahnya kita hari ni pihak syarikat yang akan uruskan tentang statement kita ke apa ke dengan pihak bank, Affinbank tu. Cuma kita bagi tahu je detail yang kat mana kita nak beli dan sebagainya, nanti pihak banker akan hubungi kita. Okey, ini soalan ni dia advance sikit berkaitan tentang kelebihan-kelebihan yang Quantum Metal bagi kepada dealer, konsultan dan sebagainya. Begitu juga Datuk belum lagi cerita sebenarnya peluang-peluang yang ada dalam Quantum Metal daripada segi aspek menjana passive income ataupun dapat pendapatan sampingan melalui Quantum Metal. Tapi tak apa, kita simpankan strategi dan kaedah itu pada, saya rasa ada hari yang lain Datuk kita untuk membina kejayaan bersama platform Quantum Metal tu. Mungkin dia ada hari lain, cuma hari ini kita nak cerita secara dasar dulu. Nak menyelam nanti kita selam sama-sama supaya jiwa kita itu ada jiwa emas, jiwa kita itu ada jiwa bersama dengan Quantum Metal. Adakah QME ditawar untuk semua daripada Tuan Haji Wan, Datuk? Ya, sekarang ni QME ni ditawarkan oleh semua sebab sekarang ni kita boleh purchase QME melalui kita punya sistem. Kalau pergi dekat bahagian sistem kita tadi ada QME sekejap saya masukkan saya dalam account dulu sekejap pergi dekat QME ni. So ni bahagian maksudnya boleh purchase So order QME ni, sekarang harga QME adalah 1.3 US dollar. Tak silap saya hanya tinggal tak sampai 30% je upah harga 1.3 dolar ni. Nak habis dah Okey, so boleh beli 500 unit, maksimum sampai 50,000 unit. Multiply by 100 lah. So beli dia terus. Contoh yang kalau dah beli dia akan confirm order macam ni. Contoh saya dah beli 55,000 unit dari tu, kan? So masa saya beli tu $1 dengan harga 270,000.
Maksud dia akan keluar macam ni lah. Okey. QME ni adalah saham saham yang telah ditawarkan oleh Quantum Metal. Nanti kawan-kawan kita tertanya-tanya apa pula QME pula kan nanti kan. Ini adalah satu kelebihan-kelebihan yang ada pada Quantum Metal. Itulah kita rasa seronok Quantum Metal ini menawarkan all in one. Maksudnya semua ada dalam satu sistem, satu kedai emas kita, dan kita juga boleh buka kedai emas kita sendiri melalui syarikat Quantum Metal ini. Okey, Tuan Haji Wan berakhir dengan soalan di situ. Saya rasa Datuk okey lagi ke Datuk? Okey je. Kalau masalah. Okey lagi. Sebab lama Datuk tak Zoom kan. So Malam siapa lagi nak tanya silakan. Malam ni tak ada sharing session ke daripada sesiapa? Ataupun kita panggil host kita Tuan Rusdan untuk sharing session pun boleh, tak ada masalah. Tuan Rusdan okey ke tu? Sebab kita masih ada lagi baki 10 minit kita jangka dalam 10.30. Assalamualaikum. Santai-santai. Ada satu soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Ramli. Silakan. Ya. Sebagai contoh ya, katakanlah saya membeli 10K ya dalam GAE 10X. Jadi saya nak simpan secara fizikal emas tu. Adakah saya akan diserahkan jumlah emas yang saya beli atau termasuk dengan yang dibagi 90% oleh pihak syarikat? Okey, dia macam ni apabila kita beli di Quantum Metal ni, kita ada 3 pilihan kita sahaja. Jika kita ambil fizikal, bermaksud tiada gandaan 10. So itu adalah produk kita pertama, maksudnya bawa balik fizikal. Kalau kita ambil gandaan 10, itu adalah pembelian digital sahaja melalui Quantum Metal menawarkan 10 kali ganda. Okey, Tuan Ramli, boleh dapat apa yang Datuk Faizal terangkan, maksudnya GAE 10 kali ini hanya berlaku pada aset digital, bukannya pada bentuk fizikal seperti mana yang telah diterangkan. Jadi cuma yang apa tu untuk simpanan sajalah yang boleh dibagi fizikal. Dia macam ni, kalau kita beli dekat Quantum Metal ni, kita ada 3 produk pilihan yang kita boleh buat. Pertama, jika kita nak beli physical gold, untuk bawa balik physical gold hanya one to one. Kalau kita beli 10,000, kita bawa balik 10,000 punya value emas sahaja. Itu produk kita yang pertama. Jika produk kita yang kedua adalah kalau kita dengan ketiga yang beli digital lah, bermaksud sistem pajakan ataupun nak buat gandaan 10. Itu pilihan yang kita ada sekarang. Kalau kita tak boleh nak buat pilihan yang kali 10 tu dengan ambil fizikal, tak boleh. Okey. Soalan yang kedua ya. Di sini ada sedikit keraguan dari segi date dan time lah. Yang saya ada buat beberapa kopi mengikut hari terhadap GAE list lah. Jadi pada tarikh dan masa kolom tu, ada kolom yang pertama itu adalah bulan kan? Betul, bulan. Yang tengah tu hari. Betul. Tetapi ada satu list ni apabila saya print, saya dapati yang pertama tu adalah hari, yang kedua tu adalah bulan. Jadi ini adakah kesilapan sewa ke ataupun kesilapan apa? Sebenarnya kalau sebenarnya company tengah upgrade sistem sekarang. Mungkin akan ada error-error seperti itu, kan? Tetapi memang secara keseluruhannya sistem kita belum fully berjalan lagi, yang full punya. Sebab kita tengah masukkan sistem auto buy dengan auto terminate sekarang. Itu yang saya confused tu, saya kata kenapa dia pergi ke depan pula hari pula. Mungkin lepas sistem baru dah keluar, sebab kalau perasan tak 3 hari yang lalu, sekarang ni kalau kita print bila kita jual emas, dia keluar satu digital yang siap ada letterhead yang berlainan dengan sebelum ni. Itu salah satu yang dia di-upgrade kan. Okey, terima kasih Dok. Okey Datuk, kita ada saya perasan ada satu lagi soalan Datuk
tentang spread pembelian oleh Puan Wirda Rahim. Boleh sahkan tak pembelian GAE dari GSA kita masih dikenakan spread 3% sebab ramai yang kata kita beli dari LME price. Saya dah tanya customer service dan mereka sahkan masih ada 3% spread melalui akaun GSA. Simple dah saya share kan Okay. Pergi dekat kita punya website KM ni. Okey. Nampak tak harga kita beli ni GAA 1/10 ni, betul tak? Masa kita beli dekat KM ni 256.62. KM buy ni 249.14. Ni sebenarnya ni LME. Ni adalah LME dah tambah 3%. Kalau nak tahu lebih, nak nampak lebih jelas, tekan je USD ni. Kalau klik USD ni nampak lebih jelas. Nampak tak? LME 59.96. 59.96. Yang ni 61.76 ni apabila telah tambah 3%. Yang ni apabila telah tambah 7%. Ini apabila telah tambah 4%. Nampak tak bahasa kita beli ni lah yang harga kita beli ni. Okey, itu pengenalan spread yang ada dalam produk-produk quantum metal. Okey, sebelum kita nak tamatkan sesi ni dan saya jangka Datuk, sesi ini akan berakhir dulu untuk pusingan kita yang pertama pada malam ini dan saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa Datuk untuk present suatu benda yang menarik terhadap quantum metal dan kita pergi kepada sesi yang kedua. Saya nak mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Saha yang mentor Golden Skull untuk berkongsi dengan kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah beliau lalui sepanjang berada dalam quantum metal. Silakan yang berbahagia Tuan Haji Saha. Sementara kita menunggu Tuan Haji Saha untuk berkongsi pengalaman beliau. Saya ulang sekali lagi untuk kepada sesiapa yang ingin mengambil langkah awal pada malam ini untuk bersama dengan keluarga Quantum Metal, boleh anda tuan-tuan dan puan-puan dapatkan daripada siapa yang memperkenalkan tuan-tuan puan-puan ke dalam webinar pada malam ini dan insya-Allah kita berkongsi ilmu, kita berkongsi pengalaman, kita berkongsi magnet kejayaan kita melalui instrumen pelaburan emas itu insya-Allah. Tuan Rusdan, Haji Saha bersama kita ke? Sebentar dia tengah on the way masuk. Okey, maklum Tuan Rusdan. Terima kasih atas respon yang diberikan. Okey, sementara menunggu sekiranya ada soalan-soalan yang berbaki yang menjadi rungsing dalam benak fikiran, boleh sekali lagi tulis soalan di ruangan chatting dan insya-Allah yang bahagia Datuk Faizal pun masih bersama dengan kita pada malam ini. Okey, dah masuk Okey, kita persilakan ayahanda kita, Tuan Haji Mak Saha, mentor Golden Skull untuk berkongsi pengalaman sepanjang yang bahagia Tuan Haji ini bersama dalam Quantum Metal. Apa cerita menarik, apa cerita tak menarik. Biar cerita realiti. Silakan yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Izzat, Datuk Faizal kita selaku pembicara kita pada malam ini. Seterusnya para hadirin ataupun para partisipan yang ada pada malam ini. Saya ucapkan tahniah lah kepada semua yang hadir pada malam ini. Kerana kita bersama-sama dalam satu platform bisnes yang diasaskan oleh Quantum Metal ni dan
inilah sebagai usaha kita dalam konteks umat Islam hari ini untuk kita melihat bahawa emas itu satu komuniti yang Allah jadikan satu produk yang bernilai, dan bagaimana kita nak leverage atas emas tersebut. Dan Allah telah jadikan emas ni dalam Al-Quran disebutkan sebagai produk yang bernilai dan boleh bertahan sehingga hari akhirat. Dan inilah pemikiran dan kebijaksanaan para scholars, para usahawan, pakar syariah menyuntik produk emas ni melalui produk-produk yang ditawarkan oleh Gordon Quantum Method ni sebenarnya satu inovasi dan satu tuntutan, satu keperluan yang mana dalam konteks hari ini umat Islam dituntut untuk nak memecahkan kebuntuan ni dalam konteks bagaimana kita boleh memanfaatkan ataupun leveraging atas nilai emas ni untuk kita mendapat manfaat yang berganda dan memberikan faedah kepada kita semua. Jadi alhamdulillah saya rasa produk GAE yang diciptakan oleh Quantum Method ni satu produk yang sangat unik, yang pertama kali dalam dunia, dan asas syariah yang telah diberikan oleh ISRA ni. ISRA merupakan satu badan pematuhan ataupun penghemat perundingan yang terkemuka bukan saja di Malaysia tapi di dunia, yang telah melihat struktur produk GAE, GSA dan GCA ni, maknanya ketiga-tiga produk ni merupakan produk yang telah mematuhi kaedah syariah melalui kaedah komoditi murabahah. Dan inilah peluang terbaik dalam zaman sekarang ini, maknanya peluang untuk kita membeli emas ataupun melabur emas dengan kuantiti yang besar ataupun lebih banyak. Mana mungkin kalau menggunakan kaedah biasa kita boleh membeli emas dengan kuantiti yang banyak. Jadi kaedah leveraging menggunakan kaedah tawaruk ataupun komoditi murabahah ini membolehkan kita membeli emas pada kuantiti yang banyak dan kita boleh mendapat keuntungan yang berganda dengan nilai emas yang kita beli yang banyak tadi itu, di mana satu kita beli melalui pembelian cash, 9 lagi kita mendapat pembiayaan melalui kaedah tawaruk. Jadi inilah satu pendekatan yang sangat strategik dalam konteks hari ini, dan saya sendiri yang telah terlibat dalam pembelian ataupun bisnes Quantum Method ini. Satu, saya terlibat sebagai pelabur sejak daripada bulan 3. Alhamdulillah sehingga bulan 11 sekarang ni, selama lebih kurang 8 bulan, saya telah menikmati keuntungan lebih daripada 100%. Kira-kira 110 ataupun 120% sebenarnya. Dan saya telah menikmati kira-kira 3 kali kenaikan emas. Bulan 3 ke bulan 5 sekali kenaikan, bulan 8 hingga bulan 9 satu kenaikan, dan baru ni pada bulan 10 sekali lagi kenaikan. Jadi maknanya kenaikan yang berlaku dalam setahun beberapa kali itu kita boleh menikmati ataupun kita boleh enjoy kenaikan emas yang berganda. Kalau emas naik 5%, maknanya kita boleh dapat 50%. Emas naik 3%, kita dapat 30%. Jadi ini kaedah yang membolehkan kita berpeluang untuk menikmati keuntungan daripada pelaburan ataupun pembelian emas. Kedua, saya juga terlibat secara aktif sebagai reseller, sebagai dealer ataupun consultant. Dan saya lewat sedikitlah, mula-mula saya mulakan pelaburan 2 bulan pertama. Selepas pelaburan saya itu mendatangkan pulangan yang baik, mulai bulan Jun sehinggalah sekarang saya terlibat aktif sebagai reseller, dealer. Dan bukan saya seorang saja, saya libatkan sama isteri saya dan 2 orang anak lelaki saya. Dan alhamdulillah bila kita buat dalam satu keluarga selama 4 orang ni memang rancak lah. Dan hasilnya pun sangat memberangsangkan. Ada bulan-bulan yang kita boleh dapat sampai lebih daripada 50,000 pendapatan daripada komisen sebagai reseller. Jadi inilah kemudahan yang ditawarkan oleh Quantum Method, dan terbaru ni pula Quantum Method menawarkan tawaran kepada dealer ataupun reseller dengan kerjasama bank Afin Bank. Quantum Method pula menawarkan semua konsultan yang terlibat boleh menikmati
kemudahan yang disediakan Afinbank untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan pembelian kereta, recon ataupun kereta baru dengan hanya menunjukkan statement pendapatan bulanan melalui komisen quantum metal dan juga pembiayaan pembelian rumah dengan Afinbank. Jadi ini satu yang sangat menarik lah yang tak pernah berlaku dalam mana-mana industri keuangan yang dalam bentuk network marketing dan quantum metal mendapat kepercayaan. Ini menunjukkan quantum metal ini merupakan platform ataupun syarikat pelaburan syarikat network marketing ataupun platform pelaburan emas yang sangat reliable dan mempunyai track record yang baik hingga mendapat kepercayaan daripada Afinbank. Jadi inilah antara lain yang menarik minat saya untuk terlibat, bukan sahaja oleh kerana produk patuh syariah, patuh undang-undang, kemudian yang paling penting konsep leveraging tadi itu. Membolehkan kita semua menikmati, berpeluang untuk membeli emas pada kuantiti yang banyak dengan hanya kita membayar 10%, 90% melalui kaedah pembiayaan tawaruk tadi itu. Jadi saya harap ahli sahabat-sahabat yang menyertai kali pertama pada sesi ini mengambil peluang yang berharga ini, meneruskan langkah ataupun memulakan langkah dengan memulakan pelaburan, refer kepada kawan-kawan yang mengajak tuan-tuan datang kepada perjumpaan pada malam ini dan boleh mulakan pelaburan yang permulaan awal dalam waktu yang terdekat ni. Jadi terima kasih saudara Izzat selaku pengurusi dan memberi peluang yang ringkas kepada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Sahamaddin. Itu real story daripada Tuan Haji berkaitan tentang kenaikan dan pengalaman beliau dalam dagangan komuniti emas ini sebanyak 110%, hampir-hampir kiraan untuk tahun ini. Begitulah seperti mana Datuk Faizal sebutkan tadi, sekiranya kenaikan harga emas itu melonjak, spike naik tinggi itu adalah bonus untuk pelabur-pelabur emas. Tetapi sekiranya emas berada dalam keadaan kenaikannya itu slow, tetapi dia surely itu kenaikannya itu adalah pasti akan berlaku insya-Allah. Terima kasih yang bahagia Datuk Faizal dan yang bahagia Tuan Haji Sahamaddin atas perkongsian pada malam ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa dan berikan komitmen pada malam ini untuk mendengar sedikit berkaitan tentang produk dan syarikat Quantum Metal, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir sekali lagi. Dan sekiranya malam ini kita mulakan langkah yang pertama, pemikiran yang cerdas, pemikiran yang positif, dapatkan kenalan daripada siapa yang jemput tuan-tuan dan puan-puan dalam webinar emas kita pada malam ini. InsyaAllah kita doakan kita berada dalam satu keluarga emas yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh dulu. Iya Tuan Haji ada tambahan kan? Tak ada, okey. Tak ada, okey. Kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih MC. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Tuan MC. Alhamdulillah. Lama tak bersuah muka ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah Syekh Izzat. Oh, Tuan Syekh patut dengar suara tu ada. Zamri ya? Ya. Zamri. Zamri bila nak pergi Mekah? 3 hari bulan, terkini tadi travel agent begitu 5.12 ya, hari Ahad. So hari Isnin bolehlah kita BOP dari Mekah. InsyaAllah Syekh. Ana cuba. Ana sampai Senin. Boleh insyaAllah. Ana cuba. Senin boleh, Rabu boleh. Hopefully selepas selesai umrah bolehlah Syekh. 6 hari bulan, betul lah. Ataupun nak minta birthday girl share experience pun boleh. InsyaAllah kita jumpa Syekh. Entah sihat. Alhamdulillah. Syekh, tadi Ana jumpa Datuk Jamil.
Jamil Kedah. Ni Bukan.